Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan membentangkan tugasan ketiga, iaitu untuk subjek pentaksiran pembelajaran bahasa Melayu kod BNP 3102. Iaitu tugasan ketiga ini dinamakan pembinaan set soalan bahasa Melayu yang merangkumi kertas 1 sehingga kertas 4 lah. Okey. Kami adalah daripada kumpulan 4, iaitu saya Muhammad Iqmal Hakim bin Rosli, bernombor kad batrik di 2018-108-2550, dan rakan-rakan saya seperti Non Nazifah, Nafishah dan Aisyah akan membentangkannya pada slot yang lain lah. Okey, dan pensyarah yang mengajar untuk subjek ini adalah Profesor Dr. Abdul Rashid bin Jamian. Pada tahun 2001, Laurie Anderson telah meminda 6 laras taksonomi Bloom dari segi susunan dan label aras. Beliau berpendapat bahawa setiap aras mestilah berbentuk kata kerja untuk mencerminkan proses berfikir. Taksonomi yang dipinda ialah bermula dari aras mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Domain psikomotor melibatkan pergerakan tubuh atau apa sahaja pergerakan aktiviti dalam bentuk tingkah laku. Pembelajaran yang melibatkan pergerakan dan aktiviti akan menimbulkan keseronokan. Seterusnya, dapat meningkatkan keupayaan untuk mengingat sesuatu maklumat. Terdapat 7 kategori utama yang telah disenaraikan daripada tingkah laku yang paling mudah kepada yang paling kompleks. Antaranya adalah persepsi, set, respon berpandu, mekanisme, respon ketara kompleks, penyesuaian dan lakuan tulen. Pada bahagian ini saya akan menceritakan atau membentangkan tentang kertas bahasa Melayu, iaitu kertas 1 yang berkod 1103/1, di mana kertas 1 ini merangkumi tentang kemahiran pelajar dalam menulis, dan antara kemahiran yang diperlukan adalah mengaplikasi, menganalisis, mencipta dan menilai. Di mana kertas 1 ini kami memfokuskan kepada 2 bahagian, iaitu satunya bahagian A adalah karangan respon terhadap bahan rasangan, di mana kami meletakkan bahan rasangan dan kemudian pelajar akan menulis karangan yang yang berjumlah patah perkataannya adalah 150 patah perkataan hingga 200 patah perkataan. Dan bahagian B pula kami meletakkan 4 soalan esei, di mana soalan ini adalah berunsurkan karangan terbuka, di mana topiknya adalah bebas, adalah tentang topik alam sekitar, melancong, perpaduan dan sebagainya. Seterusnya saya akan membentangkan tentang aras setiap soalan yang terdapat dalam kertas 1 ini. Saya mulakan dengan aras rendah, di mana aras rendah ini kami menggunakan kemahiran mencipta mengikut taksonomi Bloom, mencipta, di mana soalannya adalah soalan bahagian B, soalan 2. Jelaskan peranan anda dalam memupuk semangat perpaduan kaum. Mengapa ia dalam kategori aras rendah? Kerana kami telah menyediakan satu petikan, di mana petikan itu telah terdapat contoh, dan pelajar hanya perlu mengaplikasikannya dalam bentuk karangan dan menambah sedikit uraian. Jadi di situ ia telah fokuskan kepada aras rendah sahaja. Seterusnya saya akan teruskan dengan aras sederhana. Dalam aras sederhana terdapat 2 soalan yang berada di aras sederhana, iaitu dalam aras taksonomi Bloom, iaitu aras mencipta. Di mana aras mencipta ini, soalan yang pertama ialah di bahagian B, soalan ketiga, di mana bincangkan langkah-langkah memupuk amalan membaca dalam kalangan rakyat Malaysia. Soalan ini dalam aras sederhana kerana ia memudahkan untuk pelajar mencipta idea sendiri untuk menjawab karangan tersebut. Dan kedua adalah bahagian B, soalan keempat, di mana soalan tersebut adalah huraikan langkah-langkah dalam memajukan sektor pelancongan di Malaysia.
Seterusnya, aras yang seterusnya adalah aras tinggi, di mana dalam aras tinggi ini kami menciptakan dua soalan yang beraras tinggi, iaitu pada taksonomi Bloom, mengaplikasi dan mencipta. Untuk aras mengaplikasi, iaitu terdapat dalam bahagian A, di mana bahagian A ini adalah merupakan soalan karangan yang berasaskan bahan rangsangan, iaitu soalan tersebut adalah huraikan pendapat anda tentang faedah-faedah melancong. Mengapa dalam soalan ini adalah soalan beraras tinggi? Kerana dalam aras tersebut bahan rangsangan yang diberikan adalah bukan isi, tetapi hanyalah gambar tempat pelancongan. Okey, di mana di situ pelajar perlu mencari idea sendiri untuk menguraikan pendapatnya tentang faedah-faedah melancong. Yang ketiga adalah mencipta, di mana bahagian B, yang kedua adalah mencipta, bahagian B soalan 1, di mana soalannya berbunyi, tuliskan sebuah rencana tentang kesan-kesan pencemaran sungai. Mengapa ia adalah di aras tinggi? Kerana rencana adalah sebuah karangan berformat. Jadi ia memerlukan pelajar untuk mencipta karangan tersebut dengan menggunakan format rencana yang betul dan idea-idea tentang kesan-kesan pencemaran sungai. Okay, seterusnya saya persilakan rakan saya untuk membentangkan. Saya Nur Nazifah binti Zuradi dengan nombor matrik D20181082475 akan meneruskan pembentangan. Kertas yang akan saya bentangkan ialah Bahasa Melayu Kertas 2 dengan kod 1103/2. Okey, pertama sekali kita akan melihat aras rendah yang merangkumi kemahiran berfikir aras rendah. Taksonomi Bloom yang pertama ialah memahami. Soalan pada aras ini ialah soalan bahagian B, soalan 6. Berdasarkan petikan, pelajar diminta untuk memberikan maksud rangkai kata berdasarkan kefahaman mereka. Seterusnya, mengaplikasi. Dalam aras rendah mengaplikasi, pelajar akan diuji sekiranya mereka memahami kata kerja imbuhan awalan men dan mereka akan mengaplikasi pengetahuan mereka tentang kata kerja tersebut dengan menulis satu ayat bagi setiap kata kerja imbuhan awalan men. Seterusnya, bahagian A, soalan 5. Pelajar perlu menyatakan 3 peribahasa yang sesuai berdasarkan petikan yang diberikan. Aras seterusnya ialah menganalisis. Dalam aras rendah menganalisis, pelajar diberikan 2 bahan. Berdasarkan bahan pertama, pelajar perlu menganalisis bahan tersebut dan memberikan pendapat mereka berkaitan dengan langkah-langkah yang boleh diambil untuk memartabatkan bahasa Melayu. Seterusnya, aras sederhana yang memerlukan kemahiran berfikir aras sederhana. Bagi taksonomi Bloom yang pertama ialah mengaplikasi. Soalan pada aras ini ialah soalan bahagian A, soalan 2. Pelajar diberikan satu petikan dan mereka perlu mengaplikasikan kata tanya dengan membina ayat tanya yang bersesuaian dengan frasa yang berhuruf condong dalam petikan tersebut. Seterusnya, menganalisis. Pada aras menganalisis sederhana ini terdapat beberapa soalan, iaitu pada bahagian A soalan 3, pada bahagian B soalan 6.2, soalan 8.1 dan 8.2. Bagi soalan A, soalan 3, pelajar perlu menganalisis petikan yang diberi dengan menyenaraikan dan memperbetulkan 6 kesalahan bahasa dalam petikan tersebut. Seterusnya, bagi bahagian B, soalan 6.2, pelajar diberi 2 bahan dan merujuk bahan 2
mereka perlu menyatakan kepentingan sektor pertanian kepada ekonomi negara. Seterusnya, bagi soalan 8 iaitu bahagian novel, 8.1 satu petikan novel diberi dan berdasarkan petikan tersebut, pelajar perlu menganalisis bahan tersebut serta menjawab soalan berdasarkan petikan. Seterusnya, bagi soalan 8.2, ia memerlukan pelajar untuk menganalisis sebuah novel dan memberikan pandangan mereka sendiri tentang wajarkah pengakhiran cerita dalam novel tersebut berlaku. Okey, pada aras seterusnya iaitu menilai sederhana. Pada aras ini juga terdapat beberapa soalan iaitu soalan bahagian B, soalan 6.3 dan 6.4, soalan 7.3 dan soalan 7.4. Okey, bagi soalan 6.3, berdasarkan bahan 1 dan 2, mereka perlu menilai sendiri apakah kelebihan sekiranya mereka menceburi bidang yang berasaskan pertanian dan penternakan. Seterusnya, bagi 6.4, pelajar akan diberi satu situasi dan mereka perlu menilai apakah tindakan yang perlu mereka lakukan. Contohnya, bagi soalan 6.4, mereka perlu menyatakan tindakan yang akan dilakukan untuk mempromosikan produk pertanian kepada orang ramai. Seterusnya, soalan 7.3, soalan ini akan diberi dua bahan petikan sastra dan berdasarkan bahan tersebut, mereka perlu menilai apakah kesan yang positif sekiranya penduduk kampung penempatan mereka dimajukan. Seterusnya, bagi soalan 7.4, pelajar akan diberi satu situasi dan mereka perlu menilai sendiri penyelesaiannya atau tindakan yang perlu diambil dalam menghadapi situasi tersebut. Seterusnya, aras tinggi iaitu yang memerlukan pelajar untuk menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi. Taksonomi Bloom yang pertama ialah menganalisis. Soalan pada aras ini ialah soalan bahagian A iaitu soalan 4. Petikan bahasa Melayu klasik telah diberikan dan pelajar perlu menulis semula petikan tersebut dalam bahasa Melayu standard tanpa mengubah bentuk dan maksud asal petikan. Soalan ini memerlukan pelajar berfikir aras tinggi untuk memastikan perkataan-perkataan yang digunakan dalam bahasa Melayu standard bersesuaian dengan maksud berdasarkan perkataan-perkataan dalam petikan bahasa Melayu klasik. Seterusnya, mencipta. Soalan ini ialah soalan bahagian C iaitu soalan rumusan. Petikan dan bahan grafik disediakan dan pelajar perlu mencipta atau membina rumusan yang bersesuaian dengan bahan yang diberikan. Ini merupakan kelok kekerapan jumlah soalan mengikut aras taksonomi Bloom yang terdapat dalam kertas 1 dan kertas 2. Perbincangan seterusnya adalah kertas 3 kod 110-3 bahasa Melayu. Kertas ini mengandungi dua bahagian iaitu bahagian A yang merupakan individu berdurasi selama 3 hingga 5 minit. Manakala bahagian B pula merupakan soalan kumpulan yang berdurasi selama 12 hingga 15 minit. Kertas ini mengandungi jumlah markah sebanyak 70 markah. Kandungan konstruk adalah kemahiran bertutur dan mendengar, pengetahuan serta nilai. Cakupan konteks adalah standard pembelajaran dan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran.
Berikut merupakan JSU bagi soalan. Pada bahagian A, tajuk yang dipilih adalah musim perayaan. Soalan pertama adalah menyatakan cara menyambut setiap perayaan yang merupakan aras sederhana, iaitu mengaplikasi. Bagi soalan kedua pula adalah menceritakan suasana perayaan yang merupakan aras sederhana, iaitu mengaplikasi. Seterusnya, soalan ketiga pula adalah kepentingan setiap perayaan yang merupakan aras kemahiran mengaplikasi. Dan soalan yang terakhir adalah memberikan pandangan terhadap cara memupuk perpaduan yang merangkumi aras kemahiran tinggi, iaitu menilai. Bagi bahagian B pula, iaitu berkumpulan, tajuk yang dipilih adalah teli perubatan yang memerlukan pelajar untuk mengulas berkaitan amalan pemakanan. Soalan tersebut terdiri daripada aras kemahiran sederhana, iaitu mengaplikasi. Berikut merupakan kelok kekerapan bagi soalan ULBS mengikut aras taksonomi Bloom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisah binti Ikani, nama matrik D2018-108-2520. Okey, seterusnya saya akan meneruskan dengan ujian lisan berasaskan sekolah ULBS, iaitu berbagi kategori ujian mendengar. Dalam melaksanakan ujian mendengar ini, kami telah menggunakan perkara-perkara yang berikut. Yang pertama, jenis instrumen ialah ujian mendengar, jenis item ialah objektif aneka pilihan dan subjektif respon terhad. Soalan adalah jawapan berdasarkan petikan. Konstruk soalan melibatkan kemahiran mendengar yang terdiri daripada memahami dan menganalisis. Dan alatan tambahan ialah DVD, CD rakaman atau audio. Berikut merupakan soalan-soalan yang diberikan kepada pelajar. Sebelum pelajar menjawab soalan, pelajar akan diberikan masa sebanyak seminit untuk membaca kesemua soalan. Selepas itu, pelajar akan mendengar petikan syarahan dan mereka harus menjawab dengan teliti soalan-soalan yang diberikan. Apabila mereka selesai menjawab, mereka akan diberikan peluang untuk mendengar sekali lagi petikan syarahan melalui audio dan mereka akan menyemak jawapan yang mereka buat. Dalam ujian mendengar ni, kami hanya memilih 5 soalan yang terdiri daripada aras menganalisis dan memahami. Okey, antara soalannya ialah nombor 1, peserta menyampaikan ucapan salam dan kata aluan kepada pendengar berikut kecuali bagi soalan ini menggunakan item aneka pelbagai jawapan iaitu A, B, C, D. Iaitu dari segi menganalisis, pelajar perlu menganalisis jawapan yang betul berdasarkan audio yang diperdengarkan. Bagi soalan nombor 2 ialah memahami, pelajar perlu memahami petikan yang diberi. Bagi soalan nombor 3, pelajar perlu menganalisis pelbagai jawapan yang terdapat dalam petikan syarahan yang diperdengarkan kepada pelajar. Bagi soalan nombor 4, pelajar perlu menganalisis apakah yang terlibat dalam format syarahan tersebut, iaitu apakah X. Pelajar perlu memahami format syarahan tersebut dan menganalisis jawapan yang betul. Dan bagi soalan nombor 5, pelajar juga perlu menganalisis teks syarahan yang diberikan mengenai kesan-kesan jika tidak melakukan amalan menabung. Berikut merupakan keluk kekerapan soalan mengikut aras taksonomi Bloom. Jika dilihat pada keluk ini,
Aras rendah adalah sebanyak 20%, manakala sederhana adalah sebanyak 80%. Dan tinggi kosong. Ini bermakna dalam membina soalan ini kami hanya menggunakan dua aras, iaitu memahami dan menganalisis, yang terdiri daripada rendah dan sederhana. Kesimpulannya, soalan yang digunakan dalam tugasan ini adalah instrumen format baharu peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2021, iaitu Kurikulum Standard Sekolah Menengah KSM. Taksonomi Bloom telah digunakan dalam pentafsiran bermula dengan aras rendah, sederhana dan tinggi. Melalui jadual spesifikasi ujian GSU, kadar taburan soalan boleh dilihat bagi mengenal pasti sejauh manakah aras taksonomi Bloom itu dapat diaplikasikan oleh para pelajar. Sekian, terima kasih.